Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema baru, tema 8, ekonomi, keusahawanan dan pengurusan keuangan, di mana pada tema ini kita akan fokuskan pada usahawan kita, ya, sumber ekonomi dan bagaimana kita untuk menguruskan keuangan. Okey, kita boleh buka di muka surat 151 buku Bahasa Melayu, buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Hari ini kita akan fokus kepada tajuk hasil kita berbeza di bidang mendengar dan bertutur, di mana kita akan bercerita berdasarkan gambar untuk menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat. Ya, apa itu maklumat tersurat? Maklumat tersurat ialah maklumat yang boleh didapati daripada teks ataupun gambar yang terdapat pada muka surat ini. Sudahkah awak semua bersedia? Mari kita baca dulu petikan yang terdapat di muka surat ini. Kawan Zara, Alif dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan, mereka singgah di beberapa tempat. Alif merakam beberapa keping gambar yang menarik. Kemudian, Alif menyusun gambar itu. Okey, baiklah. Awak lihat pada muka surat ini, di mana terdapat dua kategori gambar, iaitu kategori pertama ialah kegiatan ekonomi masyarakat bandar dan kategori gambar kedua ialah kegiatan ekonomi masyarakat pedalaman. Ya, masyarakat pedalaman ni bermaksud yang tinggal di kampung lah, manakala masyarakat bandar ni yang tinggal di bandar-bandar besar. Okey. Apakah ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat bandar? Okay, awak boleh lihat di sini beberapa keping gambar yang telah diambil oleh Alif. Antara kegiatan ekonomi masyarakat bandar ialah mereka kebanyakannya menyumbang ekonomi di pusat beli belah, ya, di mana di situ terdapat pelbagai jenis kedai. Selain itu, ekonomi bergantung kepada gudang pemborong lah. Mereka mendapatkan bekalan daripada luar negara, kemudian menghantar ke kedai-kedai seperti kedai RM2. Juga berfokus kepada sektor perindustrian, di mana fokus kepada kilang-kilang penghasilan kenderaan ataupun kilang lain. Dan juga masyarakat bandar kebanyakannya berfokus kepada pusat keuangan. Manakala bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka ialah mereka lebih berfokus kepada kraft tangan, menghasilkan kraft tangan daripada alam semula jadi. Mereka berfokuskan kepada perladangan. Ya, perladangan, inap desa. Inap desa ni macam awak selalu sebut itulah homestay. Bahasa Melayunya ialah inap desa. Dan masyarakat pedalaman juga fokus kepada penternakan. Mereka memelihara dan menternak haiwan-haiwan yang boleh mendatangkan keuntungan seperti lembu dan kambing. Okey. Di bawah ini kita boleh lihat pula perbualan antara Ayah dan Alif. Ya, perbualan antara Ayah dan Alif. Berdasarkan dua kategori gambar di atas ini, ya, Ayah meminta Alif menjelaskan beberapa perkara kepada Ayah. Okey, di sinilah awak punya tugasan untuk hari ini, di mana awak yang perlu merespon berdasarkan gambar untuk membanding beza dan menjelaskan berdasarkan gambar yang awak lihat di atas tadi. Dan awak juga perlu memberikan pendapat di bawah ini berdasarkan idea awak sendiri, pandangan awak sendiri. Ya, pendapat selalunya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Pendapat selalunya berdasarkan idea diri sendiri. Apa yang ada di dalam fikiran awak. Okey, baiklah. Sekarang, mari kita lihat perbualan antara Alif dan ayahnya. Bolehkah Alif jelaskan
perbezaan pada dua lokasi gambar ini kepada ayah. Okey, ayahnya minta perbezaan dua lokasi gambar ini. Apakah perbezaan pada dua lokasi gambar ini? Satu masyarakat bandar, satu lagi kategori masyarakat pedalaman. Okey, apakah yang perlu direspon oleh Alif? Boleh ayah. Masyarakat di bandar kebanyakannya bekerja di mana? Di pusat beli belah, di gudang pemborong, di sektor perindustrian dan di pusat kewangan. Ya, isi tersurat sudah ada maklumatnya di sini. Okey, seterusnya, masyarakat di desa pula kebanyakannya bekerja dalam bidang masyarakat desa. Masyarakat desa ni masyarakat yang tinggal di kampung, masyarakat pedalaman, sama maksudnya. Okey, masyarakat di desa pula kebanyakannya bekerja dalam bidang kraftangan, perladangan, inap desa dan penternakan. Okey, juga isi tersurat sudah ada di sini. Baiklah, mari kita lihat pula pada dialog yang kedua. Pada pendapat Alif, kawasan manakah yang menjadi pilihan Alif? Ya, ayahnya minta pendapat kawasan manakah yang menjadi pilihan Alif dan mengapa. Okey, awak perlu berikan pendapat dan sebab mengapa awak pilih kawasan tersebut. Okey, contohlah saya memilih kawasan bandar. Kenapa saya memilih kawasan bandar? Mesti ada sebabnya kan? Contohnya, kerana kawasan bandar mempunyai peluang pekerjaan yang tinggi berbanding kawasan pedalaman. Okey, apa yang Alif perlu jawab di sini? Pada pendapat saya, berikan pendapat kamu dan berikan sebab kenapa awak memilih kawasan tersebut. Tugasan Bahasa Melayu pada hari ini ialah awak perlu memberi respon perbualan antara Alif dan ayahnya, di mana awak perlu bercerita berdasarkan gambar untuk menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat. Awak perlu rakam suara awak, perbualan di antara ayah dan Alif, kemudian hantarkan kepada Telegram personal saya. Pastikan respon yang awak berikan perlulah berpandukan isi tersurat yang terdapat di muka surat tersebut. Selain awak juga perlu memberikan pendapat dan alasan yang sesuai. Maksudnya di sini awak perlu berlakon sebagai ayah dan awak juga perlu berlakon sebagai Alif.